Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan daripada Gerakan Pembela Ummah berada di Mahkamah Tinggi Kuantan bagi mendengar kes perbicaraan berkenaan dengan pencerobohan tanah di Raub. Jadi hari ini keputusan yang dibuat oleh hakim adalah untuk menangguhkan perbicaraan ini kepada 23 hari bulan Disember 2020. Penangguhan ini dibuat berdasarkan ada affidavit baru yang dibuat oleh peneroka tanah ini terhadap kes yang ingin dibicarakan yang sepatutnya hari ini dikeluarkan keputusan. Jadi persoalan kita yang kita nak persoalkan hari ini ialah setelah habis semua hujahan telah diberi, kenapa dibenarkan affidavit baru masuk yang menyebabkan hari ini kes ini tidak dapat dibuatkan keputusan. So ini bagi saya satu perkara yang amat mengecewakan. Bermakna bahawa dengan adanya penangguhan ini, penceroboh-penceroboh yang berkenaan masih dapat terus berada di tanah tersebut dan menjalankan aktiviti seperti biasa. Jadi bagi saya ini satu perkara yang agak pelik setelah segala hujahan telah diberi dan diberi tempoh masa yang begitu lama, tetapi di saat-saat akhir ada affidavit baru yang dimasukkan yang menyebabkan hari ini hakim terpaksa menangguhkan keputusan pada 23 hari bulan. Dan saya merasakan sedikit kecewa kerana tidak ada bantahan daripada pihak DPP tentang affidavit baru yang dimasukkan oleh defendant. Ada bantahan? Tetapi nampaknya hakim tidak dapat buat keputusan hari ini kerana meneliti balik affidavit baru yang dibuat oleh defendant. Jadi ini bagi saya satu perkara yang agak mengecewakan, yang akhirnya memberikan ruang lagi kepada penceroboh-penceroboh ini meneruskan aktiviti mereka di tanah kerajaan. Bagi saya, bagi kami di sini, kes ini sangat clear. Kes ini sangat clear dari segi undang-undangnya bahawa itu merupakan tanah kerajaan dan yang menggunakan tanah itu adalah merupakan penceroboh yang salah. Tetapi disebabkan oleh kita mematuhi akan peruntukan undang-undang, akan pihak mahkamah, kita akur dengan keputusan ini dan kita tunggu insya-Allah pada 23 hari bulan. Jadi rakan-rakan hari ini yang ada berkumpul pada pagi ini merasa sedikit terkilan terhadap penangguhan kes ini kepada satu tarikh 23 bulan Disember. Jadi seterusnya saya mintalah kepada Ketua Pembela Pahang Dato' Zaid untuk memberikan pencerahan tentang isu teknikal apa yang berlaku di dalam submission dalam mahkamah pada pagi ini. Silakan. Okay, terima kasih. Tuan Haji Aminuddin selaku pengurusi Pembela Islam Pusat. Jadi yang saya hormati juga Ustaz Masridi yang ada bersama kita. Tadi apa yang berlaku di mahkamah ialah memang sepatutnya keputusan Mahkamah Tinggi, Datuk Hakim sepatutnya membuat keputusan pada hari ini. Tetapi saya difahamkan daripada hari semalam lagi ada affidavit dimasukkan oleh pihak peguam bagi pihak penceroboh. Maka oleh kerana adanya affidavit, maka sepatutnya diputuskan hari ini, tetapi telah pun diletakkan sebagai case management. Tapi case management dibuat di mahkamah terbuka. Kebiasaan case management, pengurusan kes dibuat di dalam chamber. Jadi tadi apa yang berlaku ialah masalahnya bila pihak PKPP mengeluarkan satu notice eviction yang dikatakan memberi suatu arahan dan permintaan agar penceroboh keluar dan diberi tempoh sehingga bulan 2. Jadi bila ada notis yang berkaitan, maka
pihak peguam penceroboh pula ingin memohon agar dipinda perintah tegahan. Perintah tegahan sebelum daripada ini dah dikeluarkan, tetapi hanya lebih kepada pihak kerajaan negeri dan juga PSUK. Tapi kali ini diminta untuk juga kepada responden kelima, kalau tak silap saya PKPP. Jadi bila berlaku permohonan itu, maka di sini yang saya rasa pihak hakim ingin memberi ruang lagi agar segala peluang diberi, maka ditetapkan pada 23 bulan 12. Jadi apa yang Tuan Haji Amin dari segi kaedah perundangannya, kita pun, saya hadir pada 28 hari bulan hari itu, dan hujahan-hujahan telah pun ditutup. Jadi bila hujahan dah ditutup, maka sepatutnya tidak ada lagi dah affidavit dimasukkan. Maka hari ini terus dibuat satu keputusan. Jadi ini agak sedikit mengecewakan lah. Saya sendiri sebagai pengamal undang-undang, kita merasakan ialah hak hakim untuk memberi ruang. Jadi kita berharap agar keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi kaedah dan cara untuk melambatkan kes. Mengapa affidavit difilekan i.e. at the 11 hour pada waktu yang agak lewat ini. Jadi ini kebiasaannya adalah satu taktik untuk memperlambatkan kes. Jadi dengan sendirinya perintah tahanan itu dilanjutkan kepada 23 bulan. Jadi itulah masalah teknikal, dan kita mengharapkan tidak ada lagi lah penangguhan selepas daripada ini, dan pihak hakim boleh membuat keputusan terus, sebab isunya agak jelas. Adakah penceroboh ini mempunyai hak untuk menduduki lagi tanah tersebut? Itu dulu buat sementara. Okey, Ustaz. Baik, saya tambah sikit keputusan penundaan sehingga ke 23 hari bulan, yang sepatutnya pada hari ini 9 Disember kita telah pun mendengar keputusan. Kemudian dipinda lagi dengan beberapa masalah teknikal, sama ada affidavit baru yang masuk, dan kemudian surat penangguhan yang diberi lagi oleh pihak PKPP yang surat hingga bulan 2. Jadi ini semua tidak membantu sebenarnya kelancaran proses mahkamah. Dan kita juga melihat pihak pendakwa raya dan juga pada pihak peguam negara sepatutnya menghantar peguam-peguam yang lebih berwibawa, kerana isu ni isu rakyat, isu yang dah panas hati orang Islam, orang Melayu ni dah panas hati, sebab satu undang-undang yang bersifat mencabar keadilan kepada bangsa peribumi. Kalau bangsa peribumi Melayu yang menceroboh bukan seluas 4,400 hektar, mungkin 1 ekar saja, saya ingat, usahkan kata kita nak buat injunction, mungkin dah ke dalam, dah ke negari. Kes Taiping tu contohnya. Bekas veteran tentera kita. Berapa tahun penjara? 2 tahun? 50,000. Tak ada ruang langsung nak injunction. Ini daripada arahan 1 Ogos. Arahan untuk pengosongan oleh pihak kerajaan negeri dan perhutanan, tiba-tiba dicabar pada 28. Sehingga kan mereka mendapat perintah untuk menahan perintah kerajaan. Mana hebatnya 28 Ogos dah boleh tahan. Dan kemudian dibicarakan pada 28 Oktober. Sepatutnya dah selesai dah hujah, dah clear semua dah. Tiba-tiba masuk pula affidavit baru pula, keputusan yang patut diputuskan pada 9 Disember ni, hari ni. Tiba-tiba dia mari pula keluar lagi dah berbagai perkara teknikal yang kemudian melanjutkan lagi injunction tersebut sehingga kepada 23 hari bulan Disember. Tuan-tuan faham tak maksudnya ni? Ini satu pembulian kepada nasib pribumi Melayu. Seolah-olah berlaku double standard di dalam penguatkuasaan undang-undang, kerana orang Melayu pribumi ni takkan merasa untuk injunction macam ni. Takkan diberi luang macam ni. Begitu lembut sekali, begitu lunak sekali dilayan. Tapi kalau mereka ini begitu diberi ruang, boleh tunda, boleh tangguh, beri ruang lagi,
sehingga kerajaan pun tak boleh berbuat apa, perintah pun seolah-olah tak laku. Ini adalah melibatkan maruah dan memalukan bangsa kita. Memalukan bangsa pribumi Melayu dan memalukan kerajaan negeri Pahang khususnya. Jadi sebab itu kita tidak mahu. Kasihan ke veteran-veteran tentera kita tu, lihat. Mereka pernah terkorban. Mereka pernah itu kawasan bertempur dengan musuh contoh. Itu melibatkan maruah tentera-tentera ni, veteran-veteran ni. Tetapi kalau mereka ni menceroboh 1 ekar saja tanah, saya ingat dah masuk ke dalam, dah kena lock up. Kena tahan. Tetapi inilah nasib kami. Ni pasukan keselamatan yang berkorban. Tetapi untuk golongan seperti ini, begitu banyak sekali proses dan begitu mendapat keistimewaan di dalam prosedur undang-undang. Jadi ini sebenarnya penghinaan kepada bangsa Melayu pribumi. Dan kita sangat kecewa dan sangat sedih dengan keputusan ini. Dan kita ingatkan kepada rakyat khususnya negeri Pahang, inilah yang terjadi kepada bangsa kita. Inilah terjadi kepada nasib kita. Setelah 63 tahun kita merdeka, setelah begitu banyak pasukan keselamatan kita terkorban dan berkorban untuk agama bangsa dan tanah air, inilah nasib kita. Dari sebab itu, kita mengharapkan 23 hari bulan ini dapat sesuatu yang memberikan suatu harapan kepada hati rakyat pribumi yang dah wasak, dah sakit, dah kecewa, dah musnah. Tolonglah beri pengharapan ini. Lebih lagi maruah kita. Dan kita insya-Allah akan menghantar memo ke peringkat AG untuk memberikan cadangan supaya pihak peguam yang lebih berwibawa bersama sekurang-kurangnya dibawa untuk, kalau kita lihat tadi tak fair, 1 seorang perempuan dengan 2 lelaki. 3. Tak fair langsung. Kes sebesar ini, kes sepenting ini, tiba-tiba dibuat perbicaraan yang seolah-olah begitu tidak bersemangat dan bersungguh oleh pihak pendakwa raya. Sedangkan untuk nasib pribumi Melayu, semua agensi boleh bertegas dan mengambil tindakan yang tegas. Tapi untuk kumpulan ini, mereka mendapat layanan yang sungguh istimewa. Jadi kita tidak mahu membiarkan perkara ini terus berlaku kerana ini melibatkan maruah kerajaan negeri Pahang, maruah Jabatan Perhutanan, maruah PTG, maruah rakyat bumi Pahang dan maruah tuanku sendiri. Kerana ini adalah negeri yang berdaulat. Kita negeri yang berdaulat. Kita merdeka tahun 1957, Persekutuan Tanah Melayu. Negeri kita berdaulat, negara kita berdaulat. Ini tanah ada tuannya. Tetapi kalau penceroboh diberi keistimewaan, tuannya seperti dihina, apa rule of law yang kita boleh banggakan lagi dalam negara ini? Jadi tolong kita minta pada wakil veteran kita pula yang pasukan-pasukan ni mengurusi Angkatan Tentera. Veteran Angkatan Tentera. Silakan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kapten Bestari Abdul Latif Muhammad Nur selaku Wadipi Persatuan Veteran ATM Negeri Pahang. Saya tidak bercakap asas undang-undang. Saya bercakap asas kebenaran. Kalau dulu kami ditugaskan untuk mempertahankan negara ini daripada Parti Komunis Melaya. Jadi tugas kami dah selesai sepatutnya. Pada akhir tahun 89, Komunis stand down, mana dia surrender. Tetapi kami dikejutkan pula sekarang ni. Rupanya kita ingat tugas kita dah habis. Dah jadi veteran pula. Tiba-tiba kita lihat pencerobohan tanah. Apabila tercetusnya perubahan tanah, kami terasa sangat begitu berduka cita lah. Nak disabit belakang kami melaksanakan operasi di kawasan-kawasan tersebut. Jadi kita merayulah kepada kerajaan supaya mengambil tindakan tegas kepada penyerobot ini. Janganlah bagi peluang kerana kita bersusah payah mententeramkan negara ini daripada diceroboh daripada ANC luar. Tiba-tiba hari ini ANC dalam negara kita yang menceroboh tanah air kita. Itu saya nak beritahu, tolong ambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Okey, itu luahan hati yang dipertua veteran Angkatan Tentera di Pahang ini, yang merupakan membawa suara ribuan veteran-veteran tentera yang menyabung nyawa mempertahankan tanah air kita hari ini. Yang sampai hari ini mereka ini seolah-olah dilupakan. Tetapi penceroboh yang masuk secara haram pula diberikan begitu baik sekali layanan, ditangguh demi ditangguh. Bermakna hari ini dia boleh duduk senang lenang lagi di tanah yang jelas satu kesalahan dalam menurut undang-undang. Jadi kita minta sungguhlah kali ini pihak kerajaan negeri, pihak DPP mengantar wakil mengemukakan hujah yang lebih kuat dan lebih tegas lagi bagi mengendalikan kes ini. Kerana rakyat sudah tak tahan.
dengan penghinaan, dengan apa yang berlaku di depan mata ini. Tanah sendiri diceroboh secara haram. Seluruh negara tahu, seluruh negara mengikuti sebenarnya perbicaraan ini. Bukan saja di atas ketegasan di Pahang, malah di seluruh negara juga akan mengikuti apa keputusan yang akan diputuskan dalam kes ini. Jadi ini bukan state matters, ini jadi national matters. Jadi sebab itu kita bangkit bersama rakan-rakan kita daripada seluruh pelosok negara pada hari ini, daripada KL, daripada Pahang sendiri untuk mendengar kes. Tetapi malangnya bahawa kes ini terpaksa ditangguhkan hanya disebabkan affidavit dimasuk at the 11th hour, di saat-saat akhir, yang menyebabkan hakim tidak dapat membuat keputusan. So sekali lagi saya bagi pihak pembela merakamkan duka citanya tentang penangguhan ini, dan kita harap insya-Allah 23 hari bulan ini keputusan sebenarnya akan dikeluarkan. Tidak ada lagi penangguhan. Dan kita haraplah, kita minta semua rakyat Pahang, rakyat Raub, veteran-veteran, angkatan tentera dan sebagainya, termasuk rakyat biasa. Kan ini bukan melibatkan tentera saja, ini melibatkan tanah Pahang. Ribuan hektar telah dicerobohi. Mana boleh kita duduk diam? Ini bukan tanah, tuan-tuan, tidak sama dengan bangunan. Tanah ini tempat kita berpijak, tempat kita berduduk dan tempat kita akan dikebumikan. Macam mana kita biarkan benda ini diceroboh oleh orang lain? Dia tidak sama dengan bangunan. Bangunan boleh dibeli, boleh diruntuhkan. Tanah tidak. So saya harap itu, sekali lagi saya menyeru bahawa pihak yang berkepatutan menjalankan kerja dengan sebaiknya bagi memastikan 23 hari bulan ini keputusan sebenarnya akan dibuat. Dan insya-Allah kami akan turun sekali lagi 23 hari bulan ini, dan saya menyeru semua orang untuk turun 23 hari bulan bagi menyaksikan keputusan yang akan dibuat oleh pihak hakim. Sekian, terima kasih. Jadi saya buka kalau ada soalan apa-apa daripada wartawan semua. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Nama? Ya? Nama penuh? Nama saya Aminuddin Yahya. AMINUDDIN. Ada berdian Yahya. 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 HAYAHAYA. Okey. Ya. Amir Raya. Pengurusi pembela. Takbir! 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 Terima kasih polis. Terima kasih Bapak Polis. Okey. Oh, tak mana sebab duduk sikit. Ini. Sabar. Ruang, kita minta ruang untuk memasukkan Dengan pemberita yang ambil dengan ini bagus. Dengan dia. Jarak. jarak. Mas pakai mas. Mas pakai betul. Apa? Begitulah kes telah ditangguhkan pada 23 hari bulan 1. InsyaAllah kita akan bertindak dan menggerakkan rakyat untuk turut serta dalam kes ini. InsyaAllah. Yang belakang boleh tinggikan dia punya plekat. Yang belakang boleh tinggikan plekat. Okay. Minta sebaik rakan-rakan semua yang berada di rumah untuk share siaran ini. Mungkin ada rakan-rakan yang boleh lihat kembali rakaman pada kemudian. Okay.